Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh senang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Sayyidul Ayyam, sekali lagi dapat kita bersama dalam siri kuliah tadabbur Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi ini daripada tadabbur surah Yusuf, menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan dengan barakah Jumaat, barakah baru saja kita meraihkan kemuliaan hari Ashura pada hari semalam dengan doa, zikir dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah terus limpahkan rahmat, limpahkan keberkatan kepada kita semua, masukkan kita dalam kumpulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapat syafaat baginda di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita, sambungan dari tadabbur 2 minggu yang lepas. Kita telah pun berkenalan dengan surah yang dipanggil dengan nama surah Yusuf. Dan surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada tujuannya, dalam banyak-banyak tujuan Allah turunkan itu, ialah dalam kitab menyebutkan litasliyah, untuk memberikan hiburan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan yang bentuknya bagaimana? Allah nak tunjukkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah sejarah para anbiya, termasuk Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, yang ditakdirkan oleh Allah, walaupun ayahnya Nabi, walaupun datuknya Nabi, walaupun ayah kepada datuknya pun Nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim termasuk dalam keturunan para Nabi, tapi Allah takdirkan baginda Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam melalui pelbagai siri ujian, dan nampaknya penghujung cerita kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam itu Allah tunjukkan jalan kecemerlangan ataupun keselamatan yang terbaik, dan akhirnya ujungnya nanti, wahai Muhammad, cerita-cerita ini sebagai bayangan awal. Allah nak menunjukkan hint ataupun ada isyarat awal. Begitulah juga perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesukaran demi kesukaran yang dilalui itu, di hujungnya pasti akan Allah kurniakan kejayaan. Kan kita cerita semalam berkaitan dengan hari Ashura, bagaimana hari Ashura itu salah satu daripada sejarahnya, Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpunkan keluarga Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam sama dengan anaknya Nabi Yusuf dan anak-anak yang lain. Mereka bertemu semula pada hari Ashura. Allah berikan kemuliaan pada Nabi Ibrahim, kemuliaan keselamatan pada Nabi Nuh, kepada Nabi Yusuf, dan begitu juga kepada nabi-nabi yang lain, banyak berlaku pada hari Ashura. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengambil barakah bulan Muharram ini, bulan yang Allah berikan penghormatan, masih lagi kita berada dalam bulan yang Allah gandakan amalan kebaikan. Yang ini selalu kita ulang kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas menyatakan, macam mana disebutkan kemuliaan orang beribadah pada bulan-bulan seumpama ini, bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan setiap amal kebaikan. Kenapa ganda? Satu, pahala kebaikan tu dia dapat. Yang kedua, setiap amalan kebaikan itu dia punya bonusnya. Orang ini termasuk dalam kumpulan manusia yang menghormati bulan-bulan haram. Maka natijahnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, hamba ni tadi akan diberikan penghormatan di hari kiamat sebab dia tahu hormat bulan-bulan haram dengan menghidupkan waktu itu ataupun zaman itu dengan amal-amal yang soleh. Baik, kita pergi tuan-tuan sekalian pada cerita surah Yusuf ini.
Kita mulakan pada ayat pertama dan yang kedua. Muqaddimah kita pada pagi ini mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Ayat 1 dan ayat 2 surah Yusuf. Apa terjemahannya? Alif lam ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami turunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Baik, surah ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan huruf yang dipanggil di punya kaedah hadis sebagai huruful muqata'ah. Huruf-huruf yang tertentu Allah letakkan di awal surah. Kadang kita jumpa alif lam mim, kadang kita jumpa yasin, alif lam ra dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu daripada tanda ataupun bukti Al-Quran ini kalamullah. Dalam tafsir, tuan-tuan sekalian, bila baginda Nabi SAW pernah dicabar oleh sebahagian orang yang tak percaya pun Quran ini sebagai mukjizat. Mereka kata ini karangan-karangan yang Muhammad susun. Sebab ketika itu kan orang tengah sibuk nak syair dan seumpamanya. Sehingga kan Allah berikan satu penjelasan. Ada dalam surah Yasin. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Kami tak pernah ajar pun Muhammad ini syair. Seperti mana kamu cerita kamu nak karang syair dan seumpamanya. Yang Muhammad bawa ni bukan syair. وَمَا يَنْبَغِي lah. Dan bukan seumpama dengannya. Tapi yang turunnya apa? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Yang turun pada Muhammad SAW itu zikrun, satu peringatan. Wa Qur'anum mubin, ayat-ayat keterangan yang nyata untuk kamu. Tiba-tiba kamu tuduh pula baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang cuba nak merebut carta kemuliaan ataupun kehebatan orang-orang yang syair di Mekah pada waktu itu. Justru di awal beberapa surah yang Allah turunkan itu dimulakan dengan huruf seperti ini. Alif lam ra. Sebab tu tengok terjemahannya pun alif lam ra. Alif lam mim terjemahannya alif lam mim. Dan kita lihat ini sebahagian daripada tanda Al-Quran ini memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita sebenarnya menzahirkan kesyukuran yang tak terhinggalah sebenarnya. Macam mana seorang Nabi yang kita ni jadi umatnya, dan Nabi tu pun telah wafat ribuan tahun yang silam, tapi kita boleh menikmati mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini sampai kiamat. Nabi-nabi yang lain tak ada dah. Bila wafat, tak ada lagi dah mukjizat. Cerita Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan kehebatan, boleh mengalahkan ahli sihir dan sebagainya lah pada waktu itu. Bila wafat saja Nabi Musa, habislah, tak ada lagi dah mukjizatnya. Satu-satunya Nabi yang telah pun wafat sekian lama, tapi mukjizatnya masih berterusan dan kekal sampai kiamat, hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buat sesuatu untuk menghargai nikmat yang telah Allah kurniakan ini. Dengan caranya, salah satu daripadanya kita tadabbur, kita cuba cari ataupun menyelongkar seberapa banyak mungkin khazanah-khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Allah ini untuk kita semua. Baik, Allah nyatakan pada ayat yang kedua, sesungguhnya kami turunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Tuan-tuan sekalian, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ini kita tengok latar belakang kitab yang Allah turunkan dulu kan. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dia punya bahasa setiap kitab, dia punya kaedah senang dia. Ain, Sin, Qaf, Ain balik. Taurat bahasa Ibri, kemudian Injil bahasa Syriani, kemudian Injil Taurat, Zabur, Injil bahasa Qibti dan kemudian bahasa Arab. Ibri, Syriani, Qibti dan Arabi, bahasa Arab. Dan
bahasa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dalam Quran ini, yang nama dia bahasa Arab, dia punya standard, tak ada satu orang pun, mana-mana makhluk yang boleh buat, yang boleh susun ayat bahasa Arab seindah bahasa Al-Quran. Mukjizat Quran ni besar. Sangat besar mukjizatnya. Dari segi cerita, dari segi cara Allah nak terangkan hukum, termasuk mukjizat itu kata para ulama dari segi bahasa. Sebab itu sehingga hari ini orang-orang Arab yang mereka bercakap bahasa Arab, bertutur bahasa Arab, keturunan orang Arab, soalannya kalau kita tanya adakah mereka boleh faham 100% Quran? Tak faham juga. Kita kata okeylah, kita bangsa orang Melayu ataupun bukan bangsa Arab, takkan boleh faham Quran 100% lah, melainkan kita rujuk terjemahan. Habis orang Arab kita kata untunglah ada orang tak payah terjemah sebab dah hidup dengan bahasa Arab. Tuan-tuan, jawapannya tidak. Mereka pun rujuk juga. Tak usah ke orang Arab sekarang. Zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khalifah-khalifah yang hebat, bila mereka baca, ada yang rasa mereka tak berapa pasti, mereka tanya kepada baginda Nabi SAW. Kerana itu, sebahagian daripada cara untuk nak merasai macam mana hebatnya mukjizat Al-Quran, dia tak ada cara lain melainkan kena ambil ataupun kena memahami ilmu bahasa Arab, khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Bila kita belajar bahasa Arab ni, bukan kata dah boleh faham 100%, tidak, tapi kita dah masuk gerbangnya. Gerbang untuk kita nak mengenal, Masya Allah, macam ni susun atur keindahan bahasa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, sehingga kan boleh mengatasi kehebatan orang-orang Arab yang memuja-muja syair pada waktu itu. Dia orang puja dia punya apa? Dia punya memujanya orang-orang yang syair ni luar biasa. Sebab itu kalau kita lihat sejarahnya sejak zaman jahiliah lagi, dia ada panggil istilah dia apa? Al-Mu'allaqat. Saya kaitkan sikit dengan bahasa Arab ayat yang kedua ni kan. Masa Quran turun, orang-orang yang bawa bahasa yang indah-indah ni, siapa yang dapat tulis syair dengan gubahan bahasa yang indah-indah, syair-syair mereka akan digantung di keliling Kaabah. Ini zaman jahiliah dulu. Dan yang gantung-gantung ni, dipanggil apa? Al-Mu'allaqat. Maknanya carta, apa kita panggil, orang yang hebat-hebat lah dalam bab syair ni, ditayangkan dekat Mekah dan seumpamanya. Jadi bila turun saja Al-Quran, tak ada siapa pun yang boleh mencabar kemuliaan Al-Quran walaupun dari sudut bahasanya. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kamu boleh berfikir, kamu boleh menggunakan akal, kerana mukjizat ataupun cerita Al-Quran ini bukan sekadar kita nak bahaskan satu surah, bukan satu ayat. Satu huruf pun kadang-kadang dia punya cerita sampai berpuluh muka surat. Kita ambil kalau satu ayat kan, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat surah Fatihah tu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia huraikan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin 17 muka surat. Baru Alhamdulillah. Segala puji, kita terjemah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Berapa perkataan? 7 perkataan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya boleh huraikan cerita itu dengan 17 muka surat. Luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla yang dibahaskan oleh para ulama yang Allah kurniakan ilmu kepada mereka. Baik. Kemudian yang berikut. Allah nyatakan ayat yang ketiga, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad seindah-indah kisah. Ini dalil yang kita cerita pada minggu lepas. Dalil yang Allah bagi tahu surah Yusuf ini merupakan sebaik-baik kisah. Seindah-indah cerita. Dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyadari akan halnya. Okey. Ayat 3 ni cerita tentang apa? Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Nahnu naqussu. Kami menceritakan kepada kamu. Cerita ada disebutkan dalam Quran
Perkataan qisah. Sebab itu dalam Quran juga ada satu surah yang lain nama dia Suratul Qasas. Dalam bahasa Arab, kisah ataupun ceritalah dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dia panggil kisah. Tapi kalau banyak kisah, dia punya plural dia qasas. Kalau satu, kisah. Kalau banyak, dia jadi qasas. Kita orang Melayu lain. Kita orang Melayu ni satu cerita ataupun kisah. Banyak cerita, kita akan sebut kisah-kisah. Tapi Al-Quran, dia menggunakan satu kalimah ataupun bahasa Arab, dia panggil Al-Qasas. Himpunan cerita-cerita. Surah itu ada pelbagai cerita lah para Nabi, keluarga Nabi dan seumpamanya. Kami bercerita kepada kamu, wahai Muhammad. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sebab turun surah ini, apabila sahabat-sahabat Nabi SAW jumpa dengan baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak engkau ceritakan kepada kami satu cerita, apa-apa ceritalah yang mendatangkan manfaat bagi kami. Maka tak lama lepas sahabat bertanya kepada Rasulullah itu, turun wahyu yang menceritakan satu cerita yang lengkap tentang seorang Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian satu tempoh dahulu, yang dipanggil Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi sahabat yang minta, wahai Rasulullah, ceritalah pada kami. Sebab mereka ni dapat hiburan daripada mana? Sama ada dari Al-Quran ataupun daripada kisah ataupun hadis Nabi SAW. Lagi banyak kisah yang mereka baca, yang mereka dengar. Masa itu tak ada baca lagi lah, Quran tak ada lagi. Mereka dengar daripada Nabi SAW, maka mereka pasti akan dapat motivasi yang sangat tinggi. Mereka jadi orang yang sangat hebat. Terutama kalau kita tengok, saya ambil contoh, kalau mutakhir ni kan, bicara berkaitan dengan hijrah. Kenapa para sahabat boleh memiliki semangat hijrah yang luar biasa? Benda ni bukan senang nak buat. Suruh tinggalkan negara, tinggalkan tempat tinggal sendiri, pergi berhijrah ke satu tempat yang tak tahu lagi apa nasib selepas daripada itu. Tapi kenapa mereka boleh ada kekuatan yang luar biasa ni? Bermula daripada turun satu surah yang telah kita bincangkan 12 siri kat masjid ni kan. Surah Al-Kahfi. Mereka dapat semangat daripada mana? Datang satu cerita, mereka baca kisah bagaimana pemuda yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Daripada elok-elok duduk dekat bandar, diarahkan oleh Allah berhijrah masuk dalam gua. Maka respon para sahabat, mereka kata apa? Lepas daripada peristiwa ini, dapat baca ayat Quran seperti ini, mereka kata, ya Rasulullah, beruntungnya kami. Dia kata beruntung. Dia tak kata susahnya kami. Beruntungnya kami. Kami cuma berhijrah daripada bandar ke satu bandar yang lain. Sedangkan kisah dalam Al-Quran diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, macam mana pemuda yang beriman diperintahkan oleh Allah masuk dalam gua yang sempit. Maknanya dah kira, okey sangatlah kami ni. Daripada bandar pergi satu bandar je. Berbanding orang dulu, ya Rasulullah, mereka jauh lebih susah. Itu yang ada dalam pemikiran para sahabat. Kerana itu kita ni, bila baca kisah, contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam, kita nak cuba hayati apa sebenarnya yang benar-benar berlaku pada baginda, kerana surah ini seperti mana yang telah diperkenalkan oleh para ulama, surah yang kita kena tadabbur dengan perasaan sekali. Sebab surah ni dia ada pelbagai latar belakang emosi, seperti mana ulama sebut. Kan surah ni macam-macam emosi ada. Emosi suka ada, emosi sedih ada, seronok ada, rasa bimbang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu cerita yang bukan macam kita ni baca novel, baca buku cerita. Kisah yang direka, dibuat-buat dan sebagainya. Tapi ni kisah benar, dan begitulah keperluan hidup manusia ini. Bila mereka dapat sesuatu yang benar-benar bermanfaat, dan kisah ini merupakan kisah yang benar, kalamullah, penuh dengan mukjizat, maka insya-Allah hati kita akan dipenuhi dengan ayat-ayat ni tadi. Kita akan rasa masya-Allah luar biasa sungguh. Sebab tu orang yang dah jatuh cinta dengan surah Yusuf ini, mereka nak baca satu surah, nanti baca lagi. Diulang-ulang cerita ini. Diulang-ulang. Sebab tu saya cerita pada 2 minggu yang lepas, macam mana para ulama telah berkumpul satu ketika, saya lupa tahun berapa, mereka berkumpul 4 hari 3 malam
berkumpul 4 hari 3 malam, para ulama berkumpul. Cerita nak buat apa ni? Seminar apa? Tajuk dia Muktamar Surah Yusuf. Satu seminar persidangan, mereka nak membahaskan surah Yusuf ni ada apa kat dalam dia. Ya, jadi masing-masing lah para ulama, profesor ni bentang paper ni berpuluh dia punya paper dia. Dan hari ni dapat kita kumpulkan lah. Ya, tak habis lagi untuk kita nak baca ribuan muka surat daripada ayat-ayat daripada surah Yusuf ini yang benar-benar berikan manfaat bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah beritahu kita juga dalam ayat yang ketiga ini, setelah mana kami ceritakan kepada kamu hai Muhammad ahsanal qasas, kami turunkan sebaik-baik cerita. Kita ulang balik sedikit, apa maksud sebaik-baik cerita? Ada ulama sebut kisah manusia adalah kisah yang terbaik. Ada ulama kata dalam banyak-banyak cerita Nabi, para rasul dan segala macam cerita, inilah ranking nombor 1, kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Ada yang nyatakan pula surah ini disebut sebagai surah yang terbaik, yang paling indah, sebab surah ini menghimpunkan kisah Nabi Allah Yusuf daripada awal sampai akhir. Tanyalah bab apa sekalipun, kat sini tempat kita cari. Zaman kanak-kanak Nabi Yusuf nak cari kat surah mana? Surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibuang dalam perigi, kat mana surahnya? Surah Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja dekat mana? Surah Yusuf. Tak ada tempat lain untuk kita nak cari. Kalau Nabi-Nabi yang lain, memang kita kena rujuk lah. Kisah Nabi Musa antaranya. Kalau orang tak betul-betul ngapal, kita pun pening kat surah mana, cerita mana, dekat babak mana. Kan surah ini babak 1, kemudian selang dengan cerita lain sampai lagi babak kedua. Berada di pelbagai surah. Kecuali Nabi Allah Yusuf, Allah himpunkan dalam satu surah. Di situ maksud sebahagian daripada apa yang Allah sebutkan tadi, ahsanal qasas. Ini merupakan sebaik-baik cerita yang kami turunkan kepada kamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sedangkan kata Allah, sebelum daripada turunnya surah Yusuf ini, engkau daripada orang yang tidak pernah menyadari akan halnya. Maksud akan halnya ni apa? Kalau tak ada cerita ni, Nabi SAW pun tak tahu cerita surah Yusuf ni bagaimana. Apa maksud tak tahu ni? Kan Nabi beritahu para sahabat, aku ni diutus oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dan semua perkara yang berlaku sebelum daripada zaman aku ni itu dipanggil perkara gaib. Cerita yang sebelum, termasuk cerita akan datang. Kalaulah Allah tak bagi tahu, tak ada turun dalam Quran, aku pun tak ada maklumat. Aku tak tahu perkara gaib, melainkan perkara tu Allah bagi tahu. Justru kita pada hari ni pun sama juga. Hari ni kita mungkin timbul macam-macam persoalan ataupun benda yang kita nak bahaskan, nak bincangkan. Ada kita rasa benda tu kita ada ilmu. Ada yang kita rasa okey, cerita ni ada dalam Quran. Habis kalau yang kita tak tahu, dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Kaedah kita macam mana caranya? Wallahu alam. Kita tawakuf. Tawakuf ni maknanya kita tak tahu, nak kata benda ni betul pun tak tahu, nak kata salah pun tak tahu, sebab tak diceritakan dalam Al-Quran. Banyak cerita macam tu. Yang disilentkan fakta-faktanya dalam Al-Quran. Kerana itu baginda Nabi SAW diberitahu oleh Allah sebelum daripada ini, maknanya sebelum turun surah Yusuf ni, kamu tak tahu pun cerita Yusuf ni macam mana, wahai Muhammad. Tapi oleh kerana walaupun dah ribuan tahun dahulu, ribuan tahun ini cerita sebelum zaman Nabi Musa lagi. Sebelum zaman Nabi Musa lagi. Kalau zaman Nabi Musa ni, kalau kita dengan zaman Nabi Musa berapa tahun? 5,000 tahun. Yang ini Nabi Yusuf ni sebelum lagi. Entah 7,000, 8,000 tahun silam. Dan macam mana kita nak tahu zaman itu punya cerita kalau tak ada Quran? Inilah kita panggil apa? Sebagai talian hayat. Hidup kita ini cuma seketika, beberapa hari dekat dunia ni, zaman sekarang ni. Tapi rezeki bila hidup dengan Al-Quran, cerita yang 10,000 tahun dulu pun kita tahu. Dan cerita akan datang tentang hari akhirat, padang mahsyar, syurga, neraka pun kita tahu. Daripada mana? Hanya dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, dalam bab, kalau kita nak baca dalam terjemahan Al-Quran ni, ayat nombor 3. Kalaulah kita baca, laminal ghafilin. Ghafil maknanya lalai. Maknanya lalai. Ghin, fa, lam. Kalaulah kita baca Quran ikut terjemahan yang konon-kononnya kita dah belajar bahasa Arab, kita akan terjemah begini.
Wahai Muhammad, kami turunkan kepada kamu Al-Quran, cerita Nabi Yusuf ini, sedangkan sebelum ini kamu tergolong dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Kena ke terjemahan begitu kepada Nabi SAW yang mulia? Tak mungkin begitu terjemahannya. Kita baca ataupun rujuk dalam kamus, ghafil, ghin, alif, falam, maknanya lalai. Tapi takkan mungkin terjemahan seperti itu diletakkan buat insan yang mulia baginda Nabi SAW. Jadi konteks terjemahan memang kena cermat, memang kena hati-hati. Walaupun kita ni bidang apa? Bidang bahasa Arab. Tak mungkin kita boleh menguasai sepenuhnya, melainkan kita rujuk dalam tafsir. Sama macam kita baca dalam surah Al-Jumu'ah. Allah nyatakan Nabi ni sifat dia macam mana? An-Nabiyil Ummi. Alif, lam alif, hamzah, mim, ya. Ummi sebutan dia. Mim ada sabdu, ya pun ada sabdu. Kalau Al-Ummi, Al-Ummiyi, tengok dalam kamus, makna dia buta huruf. Boleh ke kita terjemahkan Muhammad seorang yang buta huruf? Masya Allah. Sangat-sangat tak sesuai terjemahan yang sedemikian. Habis ulama kata macam mana? Nabi SAW, orang yang Allah kurniakan kecerdikan, kepandaian. Dan Allah berikan pelbagai ilmu, walaupun Nabi ni tak belajar. Tak belajar, tapi ilmunya Masya Allah. Direct daripada malaikat Jibril, perantaraannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain mungkin kena belajar, pergi sekolah dan seumpamanya. Nabi walaupun tak ada belajar kat mana-mana Mekah, Madinah dan sebagainya, tapi diajar secara langsung oleh baginda Nabi Allah Jibril alaihi wassalatu wassalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemahan-terjemahan seperti itu memang kita kena cermat, kena berhati-hati, takut-takut nanti kita salah faham. Jadi Allah nyatakan dengan turunnya surah ini, maka kamu tahulah cerita Yusuf yang sebenar ni bagaimana. Okey tuan-tuan sekalian. Kita lihat pada ayat yang keempat. Allah nyatakan, ini dah mula masuk cerita Nabi Allah Yusuf. 1, 2, 3 tu muqaddimah. Ayat 1, 2, 3 muqaddimah. Ayat 4, Allah nyatakan, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan, ingatlah peristiwa ketika Nabi Allah Yusuf berkata kepada bapanya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk beri hormat kepada aku. Masya Allah, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ini sangat luar biasa. Kita tengok muqaddimahnya kan, muqaddimah dalam cerita Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi muqaddimah surah Yusuf lain, muqaddimah cerita Nabi Yusuf lain. Macam penghujungnya nanti pun sama juga. Penutup cerita Nabi Yusuf macam mana? Penutup cerita baginda ni macam mana? Dan penutup surah Yusuf pun lain. Berbeza tu. Muqaddimah surah Yusuf ada cerita dia, muqaddimah cerita Nabi Yusuf ada cerita dia. Jadi bermula pada ayat yang keempat, Allah ceritakan zaman Nabi Yusuf ketika berada di zaman kanak-kanak. Sebelum tu kita tak tahu masa lahir Nabi Yusuf dekat mana, keadaan dia macam mana. Kita tak ada ilmu yang sampai kepada kita seperti mana cerita kelahiran baginda Nabi Musa. Kan, baginda Nabi Musa dilahirkan, dihanyutkan dekat sungai dalam peti oleh ibu dia ketika bayi. Ibnu Katsir kata usianya baru 2-3 hari. Dah tahu dah cerita dalam Quran. Tapi cerita Nabi Yusuf, kalau ditanya, habis sebelum ni macam mana Ustaz? Sebelum daripada zaman kanak-kanak ni, wallahualam. Nabi tak cerita dan Al-Quran pun tak mention apa-apa. Mulanya, muqaddimah ceritanya, muncul kata-kata Nabi Allah Yusuf. Kan kita dah bicarakan sikit pada minggu lepas, surah ini surah yang paling banyak dialog. Banyak dialog. Biasa cerita monolog. Monolog ni dia kan. Tapi dalam surah Yusuf ni, Allah banyak menggunakan watak dan juga dialognya. Yusuf berkata, Yaqub berkata, abang berkata, raja berkata, wanita berkata. Dialognya banyak. Dan ini kita lihat begitulah cara. Kalau hari ni kalau orang buat novel, buat buku cerita kan,
Dia kalau buat ayat tegak aja, kurang menarik. Tapi kalau dalam cerita itu diselipkan ada dialog, ada contoh kita rakamkan perbualan kita jumpa dengan seseorang, pergi satu tempat, kan lain dia punya caranya tu agak hidup. Jadi surah Yusuf ni apatah lagi kan. Kalamullah. Sudah pasti bila Allah mulakan babak ini dengan dialog, kata-kata Nabi Allah Yusuf, pasti ada sebab kenapa kalimah ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idh qala Yusuf li abihi. Mula-mula sekali cerita dia, macam mana Nabi Yusuf telah berkata kepada bapanya. Watak yang pertama Nabi Yusuf, dan kemudian watak kedua yang diperkenankan oleh Allah ialah bapa Nabi Allah Yusuf, iaitu baginda Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Dinyatakan apa? Ya abati. Ya abati. Wahai ayahku yang disayangi. Panggilan ataupun kata-kata pertama yang muncul daripada lisan Nabi Allah Yusuf kepada bapanya, dan dalam cerita ini perkataannya ya abati, wahai ayahku yang disayangi. Baru masuk ayat yang keempat, baru muqaddimah. Kalaulah kita baca surah ni belum ada seminit lagi. Muqaddimah dalam ayat keempat, Allah dah berikan gambaran hubungan kasih sayang antara Yusuf dengan ayahnya. Memang dia sayang ayah dia. Dekat mana kata dia sayang? Panggilan seorang anak kepada ayah tadi dengan nama ya abati. Bukan nama, dengan panggilan. Ya abati ni memang dah makna dia ayah yang disayangi. Kalau panggil ayah saja dia panggil ya abi. Ya abi, yang kat sini bukan ya abi, ya abati. Kalau abi ni yang sayang lah, nama ayah. Ataupun mungkin orang panggil walid. Ada yang bahasa Arab mungkin walid, mungkin abi. Kan? Ataupun orang Arab moden ni, dia dah jarang juga panggil-panggilan macam tu kan. Orang Arab sekarang dia panggil baba je. Pergi kat Mekah, Madinah ke, baba kan. Baba, mak dia panggil mama. Baba, mama. Tapi panggilan yang Nabi Allah Yusuf ungkapkan kepada ayahandanya Nabi Allah Yaqub, dia panggil apa? Ya abati. Perkataan ya abati telah pun merangkumi makna kasih sayang yang mendalam. Dan kata-kata ni jugalah, kalau kita perasan, diungkapkan oleh Nabi Ismail ketika berkata kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam untuk beritahu ayah buat je lah. Ayah kan dah mimpi sembelih saya malam tadi kan, dah bermimpi ya abatif'al ma tu'mar. Nabi Ismail panggil ayah dia dengan panggilan yang sama macam Yusuf panggil Nabi Allah Yaqub. Kan? Dia panggil apa? Ya abati. Nabi Allah Ismail kata ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah anda yang disayangi, ayah buatlah apa yang telah diperintahkan. Kenapa ungkapan macam tu? Sebab memang Nabi Ismail dibesarkan dengan kasih sayang seorang ayah. Ayat keempat dalam surah Yusuf, mula-mula sekali fakta kita dapat daripada kalimah ni, memang Nabi Allah Yusuf dibesarkan dengan kasih sayang ayahnya. Kerana itu seorang anak boleh panggil dengan panggilan ya abati. Jadi kat sini kita nampak satu perkataan menggambarkan macam-macam dia punya senario dia, latar belakang dan emosi yang telah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa anak panggil ayah ni tadi? Rupanya Nabi Allah Yusuf nak menceritakan benda yang ajaib. Ajaib ni tentang apa? Tentang mimpi yang luar biasa. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya, kan diceritakan tu dalam mimpi tu, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk beri hormat kepadaku. Kenapa kita rasa ataupun kita kata cerita ini penuh dengan keajaiban pada mukaddimahnya? Kalaulah mimpi ini pada seorang Nabi, mimpi pada seorang Rasul, yang itu kita rasa tak okey lah, mana seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah berikan mukjizat dan sebagainya. Tapi mimpi yang diceritakan ini daripada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak biasa. Ayahnya Nabi, tapi dia belum jadi Nabi zaman kanak-kanak ni kan. Seorang kanak-kanak, tapi dah boleh
melalui satu pengalaman yang luar biasa. Mimpi ni, kalau mimpi budak apalah, mimpi mungkin kena kejar binatang, mungkin mimpi tiba-tiba nangis, mimpi yang pelik-pelik lah. Tapi macam mana baginda Nabi Allah Yusuf dimulakan oleh Allah dengan satu keajaiban, mimpi melihat. Dia punya ayat begini, mimpi melihat 11 bintang, 11 planet, matahari, bulan. Kemudian dia kata apa? Aku melihat dia sujud kepada aku. Baik, yang ada mushaf, yang bersama dengan kita ni, tuan-tuan cuba tengok. Ayat yang keempat, ada perkataan ra'aitu. Ra'aitu. Makna ra'aitu, aku melihat. Dan perkataan ra'aitu, Allah ulang 2 kali. Satu, ra'aitu saja. Kemudian kita jumpa nanti, wasyamsa wal qamar, ra'aitu. Sekali lagi. Cuba ditambah dengan dhamir lah, ra'aituhum. Tapi perkataannya, dia punya kata dasar dia sama. Ra'aitu, kemudian ra'aituhum. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat planet, matahari, bulan, dia orang ni sujud pada aku. Kenapa Allah sebut sampai 2 kali ra'aitu? Kalau contoh saya yang cerita, kan, ayah, malam tadi saya tengok bintang, bulan, matahari sujud pada saya. Saya melihat malam tadi, planet, bulan, bintang sujud pada saya. Tapi ayat Nabi Allah Yusuf, cara dia cerita berbeza. Wahai ayah, saya ulang balik. Saya melihat ada 11 bintang, planet, bulan, matahari. Saya melihat 2 kali. Saya melihat dia sujud pada saya. Dalam tafsir, bila kita rujuk, Masya Allah, luar biasa para ulama punya huraian dan detail yang kalau kita fikir sendiri, kalau saya lah, takkan sampai benda ni. Kita pun tak terfikir. Pertama, baik, kenapa Allah sebut sampai 2 kali aku melihat? Aku melihat, aku melihat. Perkataan ra'aitu. Ini cerita tentang mimpi Nabi Allah Yusuf ni. Para ulama sebut dalam tafsirnya, Nabi Allah Yusuf ketika dalam mimpi tadi, mula-mula nampak planet, 11 planet tu, nampak matahari, nampak bulan. Dan bila aku tengok sekali lagi, sekali kedua kan, sebab perkataan ra'aitu, perkataan aku melihat tu 2 kali. Aku nampak, mula-mula nampak planet, nampak matahari, nampak bulan. Dan sekali lagi aku tengok matahari, bulan dan planet tadi semua sujud kepada aku. Mula-mula tengok biasa, nampak macam mungkin kita tengok hari ni mungkin. Seperti mana kita tengok matahari, kita tengok bulan, tengok planet kalau nampak lah kan, dengan peralatan dan seumpamanya. Macam biasa. Tapi kali kedua aku tengok, bila Allah gunakan ra'aituhum, aku tengok buat kali kedua, matahari sujud, bulan sujud, planet pun sujud. Kita fikir balik, kalau tengok matahari yang bulat besar dekat langit tu, matahari sujud macam mana? Bulan yang bulat ke, bulan sabit ke? Allah sebut menggunakan perkataan qamar. Qamar ni bulan sabit ke bulan penuh? Bulan penuh. Bahasa Arab dia ada, ataupun dalam Quran dia ada perkataan khusus. Kalau bulan sabit, dia panggil hilal. Sebab tu nak tengok anak bulan, tak kata tengok qamar. Jom malam ni kita tengok qamar, kan, malam 1 Zulhijjah contohnya, ataupun malam 1 Muharram. Mana dia sebut qamar kan? Ketika ini kita akan menyaksikan hilal. Tengok ahli falak, kita tengok dekat Jabatan Mufti Johor ke apa kan, dia punya iklan ataupun dia punya hebahan tu, kita dapati hilal, dia punya kedudukan sekian-sekian. Lam alif lam. Hilal, bulan sabit. Tapi kalau bulan penuh, dipanggil qamar. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Surah Yasin. Ada matahari bergerak, kemudian bulan pun sama juga. Daripada besar kecil sampailah ada edarannya tersendiri sampai jadi seperti seludang, kata Allah. Seperti mana bulan sabit lah. Jadi balik pada cerita kita ni tadi, Nabi Allah Yusuf menyaksikan al-qamar. Bulan penuh, semua nampak kat langit terang. Kan? Kita fikir balik ataupun kita renungkan balik macam mana boleh mimpi tengok matahari, tengok bulan dan planet dalam satu masa. Dalam satu masa. Kan biasanya kita ni kalau nak tengok planet pada hari ni siang payahlah kan. Nak tengok dengan mata kita dengan teleskop, mana orang tengok siang, orang mencerap waktu malam.
Tapi waktu ini macam mana Nabi Allah Yusuf boleh diperlihatkan Allah begitu dalam mimpinya. Dan bila aku tengok kali kedua, matahari sujud, bulan sujud, dan kesemua planet, 11 planet tadi tu sujud kepada aku. Ra'aituhum li sajidin. Tuan-tuan sekalian, kat sini kita dapat beberapa pengajaran. Nombor satu, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ni, termasuk planet, matahari, bulan, mereka ni pun makhluk Allah. Kenapa Allah sebut sajidin? Semuanya sujud. Mereka ni pun makhluk Allah. Kita makhluk Allah, jin makhluk Allah, matahari, bulan dan sebagainya. Dan mereka bergerak pun daripada satu tempat ke satu tempat itu pun dengan izin Allah. Seorang sahabat Nabi SAW dia tanya, ya Rasulullah, matahari bila terbenam waktu maghrib, dia ke mana? Soalan mencabar daripada sahabat ni. Ya Rasulullah, matahari ni terbenam dia pergi mana? Kata Nabi SAW, matahari sujud kepada Allah. Matahari sujud kepada Allah. Dan bila nak menjelang pada hari esok, matahari akan bertanya, wahai Tuhan, adakah aku diizinkan untuk aku terbit di tempat yang sama? Soalan matahari. Kalau Allah jawab ya, maka akan terbitlah di tempat yang sama. Maknanya daripada sebelah timur. Setiap hari, daripada saat pertama Allah ciptakan matahari, ada bumi dan sebagainya, matahari akan bila terbenam satu tempat, sujud kepada Allah, esok akan tanya balik, wahai Tuhan, aku nak terbit di tempat yang sama, boleh lagi ke? Boleh. Sampailah satu masa nanti, sebelum kiamat, Allah tak izinkan matahari untuk terbit di tempat yang sama. Dekat mana terbitnya? Itu yang kita baca tanda-tanda kiamat dalam kitab Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Matahari akan terbit dari arah barat. Ketika itu, dunia masih ada lagi seperti ini. Tapi, perkara yang paling ditakuti manusia apa dia? Ketika itu, pintu taubat telah pun tertutup sama sekali. Saya teringat ada satu hadis kan. Satu hadis Nabi SAW. Cerita ni dibawa oleh sahabat. Dia punya kedudukan cerita, satu hari, para sahabat ni dia pergi ke rumah Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini seorang katibul wahyi, salah seorang daripada penulis wahyu Nabi. Mereka datang kat rumah Muawiyah ni, mereka bersembang, berbual pasal apa? Berbual tentang hijrah. Lepas ni ada hijrah lagi ke tidak? Sebelum ni kita hijrah ke Madinah, lepas ni hijrah ke mana lagi? Dia orang berbual lah, bual. Jadi Muawiyah tanya, kamu ni sembang pasal apa? Sahabat-sahabat yang lain kata, kami ni bual pasal hijrah. Dia lagi kata, hijrah lepas daripada ni. Itu yang Muawiyah kata, aku dengar Nabi SAW pernah bersabda, orang yang bertaubat, orang itu merupakan orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk berhijrah yang berterusan. Selagi mana dia bertaubat, selagi itulah dia berhijrah. Maknanya poin dalam hadis itu, Nabi kaitkan hijrah dengan taubat. Jadi orang yang bertaubat, rupanya dia telah pun berhijrah. Daripada mungkin yang tak baik kepada yang baik pada yang lebih baik. Dan ayat sambungan hadis Nabi itu kata Muawiyah, dan begitulah seterusnya, orang ni akan bertaubat dan akan dikira berhijrah. Sampailah satu masa nanti, Allah tak izinkan ataupun dah tertutup pintu taubat sehingga matahari terbit dari arah barat. Jadi, matahari ini makhluk, bulan makhluk, planet-planet pun makhluk, bergerak dengan izin Allah. Sebab tu nanti sebelum kiamat, semua planet ataupun yang ada dekat langit akan berlanggar satu sama lain. Dunia akan menyaksikan kehancuran sebesar-besarnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah digoncang dengan goncang yang sangat kuat. Hancur semua sekali. Tak ada apa-apa. Kenapa? Sebab manusia akan berhijrah semua sekali pergi ke satu alam. Kamu sedia ke, tak sedia ke, seronok ke, tak seronok ke, kamu akan kena hijrah juga. Daripada dunia akan berpindah ke alam kubur, kemudian akan berada di alam akhirat, di padang mahsyar untuk menanti apakah proses ataupun proses yang seterusnya, sehinggalah orang beriman masuk ke syurga dan orang-orang kafir dihumban oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka, wal'iyadzubillah min dzalik. Okay, baik, balik pada cerita ni tadi. Nabi Allah Yusuf bermimpi 11 planet. Tengok dalam mimpi dia tu, dan kali kedua dia tengok 11 planet, matahari, bulan sujud kepadaku. Dia cakap dengan siapa ni? Dia cakap dengan ayah dia.
Sudah tentu dalam ungkapan Nabi Allah Yusuf ini, tuan-tuan sekalian, kita lihat, ini satu perkara yang ajaib. Umurnya, kata para ulama, umur Nabi Allah Yusuf lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Ataupun lebih bawah daripada itu, mungkin 9, wallahualam. Tapi masih lagi sangat kecil lah, kanak-kanak. Kalau anak kita mimpi umur 7-8 tahun tu mimpi matahari sujud, bulan sujud dan seumpamanya. Ini mimpi yang sangat luar biasa. Dan kenapa Nabi Allah Yusuf cerita kepada ayah dia? Kenapa Nabi Allah Yusuf cerita pada ayah? Surah ini ataupun ayat yang keempat ini menjadi dalil. Ini pengajaran yang berikut. Tadi pengajaran pasal sujud, matahari dan sebagainya. Pengajaran yang kedua, Nabi Allah Yusuf menceritakan benda yang pelik dialami dalam mimpi itu tadi. Kenapa dia cari ayah dia? Sebab mimpi ataupun benda yang pelik-pelik ini mesti diceritakan kepada orang yang dipercayai. Dia tak boleh cerita sembang gitu aja. Dia tak boleh hari ni, kalau istilah orang sekarang ni, update dekat status. Malam tadi aku mimpi nampak bulan lah. Share dekat FB, share dekat Insta. Bukan begitu cara dia. Kita mimpi ataupun ada benda yang kita rasakan ajaib, cerita kepada orang yang dipercayai. Tak kira yang dipercayai itu mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin orang soleh. Orang soleh. Siapa-siapalah kita nak cerita. Sebab apa? Sebab mereka ni ada credibility untuk nak menjaga kerahsiaan. Orang yang boleh amanah dengan cerita ataupun dengar kisah-kisah yang pelik-pelik ni tadi. Jadi kenapa Nabi Allah Yusuf cerita kepada ayah dia? Sebab dia percaya pada ayah dia. Sangat tinggi kepercayaan Nabi Yusuf kepada ayah dia. Semalam, tuan-tuan sekalian, saya baru dapat satu bahan lah kan. Semalam ada satu forum, bukan forum, temu bual. Seorang tokoh ilmuwan dekat tempat kita, di tanah air kita, Datuk Dr. Dawud Bakar. Orang yang masyhur dan terkenal tentang kewangan Islam. Banyaklah buku-buku dia ada dekat pasaran yang boleh kita beli hari ni kan. Tajuk dia malam tadi dalam majlis ilmu dia, saya lupa mula buku apa, saya tengok tu dah tengah-tengah dah. Nilai kepercayaan dalam surah Yusuf. Ini pun kata dia satu tajuk dah. Satu tajuk. Nilai kepercayaan. Ini bukan cerita surah Yusuf yang besar keseluruhannya. Macam mana Nabi Yusuf percaya kepada ayah dia. Macam mana Nabi Yusuf mungkin ada terasa sesuatu kepada abang-abang dia. Macam mana Nabi Yusuf boleh percaya kepada orang dalam penjara. Nilai kepercayaan dalam surah Yusuf. Ini pun boleh buat kajian dalam satu tesis PhD kot sekarang ni. Dah ada satu tesis khas. Dia punya tema apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Satu buku saya dah dapat dah. Nilai persahabatan. Ada orang kaji nilai persahabatan. Ada orang kaji tentang kebenaran. Cerita tentang nilai kebenaran dalam surah Yusuf. Jadi Nabi Allah Yusuf ini dalam hidup dia sangat percaya kepada ayahnya. Kerana itu hari ini pengajaran untuk kita, kalau ada perkara-perkara yang kita rasa pelik, satu keajaiban, dia bukan jadi bahan jenaka. Dia bukan untuk kita nak melawak dan seumpamanya. Kongsi dengan orang soleh. Sebab orang soleh ni dia ada apa kita panggil dia ada firasat dia. Dia tak ada mukjizat pada Nabi. Ataupun mungkin dia tak ada karamah, mungkin adalah, wallahualam, kita tak boleh kata juga. Mungkin dia ada karamah, kemuliaan wali Allah. Ataupun sekurang-kurangnya dia ada firasat. Firasat kita dengan firasat orang soleh ni lain. Dan jangan kita lupa dalam satu perkara yang sangat penting, sangat mustahak buat masa ini. Ni jangan kita cari jauh-jauh kan, ulama kat mana ni. Memanglah ada ulama yang banyak firasat yang boleh kita ambil manfaat daripadanya. Tapi ada satu insan yang sangat hampir dengan kita, yang semua orang boleh dapat firasat ni dengan tepat. Siapa? Mak dan ayah kita. Ibu ayah ni firasatnya tinggi dan kena hormat, kena ambil kira firasat orang tua. Sebab itu, contoh kan firasat orang tua ni macam mana? Dia tak kata, ni dengar baik-baik wahai anak, ni firasat mak ni. Kan? Dia tak cakap macam tu. Kita contoh kalau hari biasalah, mak nak balik lah mak, malam ni doakan selamat. Esok cuti contohnya lah kan. Nak balik bila? Petang ni agaknya dalam pukul 3 nak balik kampung, mak doakan selamat. Contohlah kan, kalau boleh rentar daerah, bolehlah balik kan. Tapi tiba-tiba masa kita telefon, orang tua kata, mak macam tak sedap hati lah, kau balik esok je. Lepas subuh esok balik lah.
Kita nak balik petang ni. Tiba-tiba orang tua boleh sebut, mak macam tak sedap lah, kau balik esok. Firasat orang tua kita kena hormat. Supaya apa? Supaya kita ni, sensor kita ni kadang ada pada orang tua. Kan? Benda yang kita susah nak cerita lah. Tapi benda tu kita boleh rasa. Jadi saya nak cerita tadi apa? Firasat ada pada orang alim, orang soleh, ada pada orang tua. Yang ini bukan saya sebut, para ulama sebut. Sebab itu antara apa kita boleh mengambil barakah yang disebut wali-wali Allah di kalangan guru-guru kita. Ibu bapa ni sebenarnya wali Allah yang selalu mendoakan kita, kan? Doa-doa kita yang makbul mungkin dengan sebab ditolong oleh doa mak ayah kita semualah. Menumpang keberkatan orang tua ni tadi. Baik, kemudian dalam ayat yang keempat juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan beginilah fakta yang boleh kita dapat. Ini pengajaran yang lain ni. Ada 11 planet. Betul tak kalau kita kira planet jumlah ni kan? Daripada Utarit, Marikh, Mushtari, Bumi, Zuhal, Pluto, Neptune, apa semualah kan? Sama ada nama tu dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Arab ke, ada 11 planet. Yang namanya planet, bintang lain lah kan? Saya tak mahir lah dalam bidang ni. Kan? Cuma dia adalah takrif tersendiri. Planet apa takrif dia? Bintang apa takrif dia? Dan ini sebenarnya sebahagian daripada yang dekat dengan kita lah, yang dekat dalam kurungan. Yang dekat ni makna dia yang kita boleh mungkin nampak, ada alat yang boleh tengok dan seumpamanya. Sedangkan jumlah-jumlah planet yang ada ni dekat alam ni, Masya Allah, kita pun tak tahu penghujung alam ni dekat mana. Penghujung alam ni tak tahu kat mana. Terlalu besarnya alam, sangat besar. Bumi ni kalaulah digabungkan dengan semua sekali alam ataupun bumi yang ada ni, apa planet-planet yang ada ni, bumi ni macam habuk je kot, macam biji pasir je. Yang kita rasa bumi berapa puluh ribu kilometer ni, tapi berbanding dengan digabungkan dengan planet-planet yang lain, bumi ni besar pasir je. Kalau bumi dah besar pasir, kita besar mana agak-agak. Jadi terlalu kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila satu ketika pergi ke Kompleks Falak Khawarizmi. Kompleks Falak Khawarizmi dekat Tanjung Bidara, Melaka. Masa tu ada program. Jadi bila waktu malam, rezekinya pada waktu itu cuaca baik. Jadi kami tengok di satu teleskop. Teleskop ni waktu itulah, saya tak tahulah sekarang kan, teleskopnya harga 1 juta. 1 juta harga teleskop tu. Jadi bila lepas isyak, cuaca baik, maknanya tak hujan. Bila tengok, nampak dengan teleskop tu, planet Mushtari, dia ada 12 bulan. Tapi kami nampak ada 4 bulan yang boleh nampak dengan mata lah, dengan teleskop tu. Planet yang ada kelilingnya ada 4 bulan yang selari. 1, 2, 3, 4. Kalau bumi ada 1 bulan. Dengan alat tu tadi, teleskop tu boleh nampak anak bulan yang berada di sekitar planet Mushtari ada 4. Tapi bulan tu tak kita nampak bulat. Nampak macam satu titik pensel macam tu je. Ada yang jaraknya tak berapa juta kilometer, wallahualam. Semahal teleskop macam itu pun cuma baru dapat lihat planet yang Mushtari tu. Sebesar itu nampak bulan macam satu titik pensel kat atas kita. Belum lagi teroka yang lebih jauh dan seumpamanya. Ala kulli hal, surah Yusuf merupakan juga satu surah yang buka lembaran baru tentang macam mana ilmu falak. Pengajaran yang boleh kita dapat lagi dalam ayat keempat ni, buka minda orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengkaji Al-Quran khususnya tentang ilmu falak, ataupun ilmu astronomi. Satu ilmu yang tak ramailah pakarnya. Kalau contoh kita kat Johor ni terkenal dengan Ustaz Hanafiah, kan, bukan sekadar falak Johor kan, dikenali sebagai pakar falak Jakim, ilmu-ilmu yang beliau miliki dan seumpamanya. Jadi sebahagian daripada cabang ilmu tu boleh kita dapat tafsirannya daripada surah Yusuf. Baik, kemudian yang berikut. Yang berikut kita ambil ayat yang kelima, muka surat 236 dalam mushaf Al-Quran ini. Sambung cerita setelah Nabi Yusuf berkongsi pengalaman mimpi dengan ayahdanya yang dikasihi. Apa respon ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus
ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Bapanya berkata, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadap kamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini respon seorang ayah, seorang nabi. Nabi Yaqub ni seorang nabi yang memiliki ilmu tentang macam mana rupanya mimpi anak ni tadi. Dia tak kata Alhamdulillah, hebatnya kamu ni, bangganya ayah dapat anak macam kamu, kecil-kecil dah ada mimpi yang hebat-hebat. Tak ada pula ayat sedemikian. Tapi isyarat pertama daripada ayahanda Nabi Allah Yaqub alaihi salam, tuan-tuan tengok apa ayat dia? Ya bunayya, wahai anakku yang disayangi. Kalau mukaddimah ayat keempat, bukan mukaddimah, kata-kata pertama dari Nabi Allah Yusuf sebagai pembuka bicara kepada ayahnya, dia panggil ya abati, wahai ayahku yang disayangi. Maka Nabi Allah Yaqub dimulakan bicaranya dalam ayat yang kelima, wahai anak andaku yang disayangi. Dekat mana perkataan itu? Ya bunayya. Kalau panggil anakku, ya ibni. Ya ibni ni panggil wahai anak lelaki kan. Kalau perempuan, ya binti, ya ibni. Itu biasalah wahai anak lelaki. Tapi kalau ya bunayya, perkataan anak dalam ayat ini dah merangkumi kasih sayang. Jadi ayat kelima, fakta yang terang dalam Quran, Nabi Allah Yaqub juga terkenal dengan seorang ayah yang sayang pada anak. Tadi, anak sayang pada ayah. Ayat kelima disahut oleh ayahandanya jadi seorang ayah yang sayang pada anak. Dan dekat sini juga ayat 4 dan 5 ini menjadi dalil, menjadi bukti yang sangat kuat. Seorang anak lelaki bila dikasihi oleh ayahandanya, ayah sayang anak lelaki ini, memang nanti akan ada natijah yang baik. Dia ada kesan dari segi psikologi, dia ada kesan dari segi macam mana nak bina kehebatan anak ni tadi, bila seorang ayah rapat dan boleh berdamping dengan anak lelaki dia. Biasa bersilang kan, dia mungkin adalah kajian-kajian psikologi kan. Tuan-tuan kalau baca buku Dr. Fadilah Kamsah, dia mungkin ada teori dia. Kata motivator, dia kata berdasarkan kajian, seorang anak ni dia bersilang, anak perempuan dengan ayah, anak lelaki dengan mak, macam tu lah. Dia punya kemesraan, senang nak cerita dan seumpamanya. Itu mungkin ada kajian dia. Tapi dalam Al-Quran ini, Allah banyak cerita anak lelaki dengan ayah. Nabi Allah Ismail, macam mana dididik oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Sulaiman, macam mana dapat ilmu daripada bapanya Nabi Allah Daud. Nabi Allah Yusuf, macam mana dibimbing oleh ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Dan begitu jugalah kisah-kisah yang lain, banyak tentang bimbingan seorang ayah pada anak lelaki. Sama macam kisah Luqman. Luqman, wallahualam, mungkin Nabi, mungkin bukan Nabi. Tapi Luqman, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mendidik anaknya itu sehingga menjadi orang yang soleh. Baik, kata-kata daripada Nabi Allah Yaqub, wahai anakku yang disayangi. Apa nasihat dia? Terus bagi nasihat. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Ayat yang kelima ni, tuan-tuan sekalian, ini merupakan satu ingatan penting. Ilmu berkaitan dengan mimpi ni pun satu hal juga. Sebab tu dia ada satu ilmu dipanggil ilmu takbir mimpi ataupun tafsir mimpi. Ada satu kitab tajuk dia Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Dan tafsir mimpi ni kita sendiri boleh rujuk. Katalah satu malam kita ni mimpi benda sekian-sekian lah adalah mimpi kita tu. Apa dia punya isyarat dia. Dan benda ni boleh pakai kalau contoh cara tidur kita betul. Maksud saya tidur betul ni, tidur kita tu dengan berwuduk, dah selesai solat isyak, mungkin sembahyang witir,
dah baca surah Al-Mulk dengan zikir 3 qul dan seumpamanya, bila tidur, malam tadi mimpi macam pelik lah, macam luar biasa. Dan mimpi kita tu mungkin ada isyarat. Boleh rujuk dalam kitab tu. Dia punya tajuk dalam buku tu, dia punya nak cari senang itu tuan sekalian. Katalah saya mimpi apa? Mimpi masjid. Dia kata tajuk dia masjid dalam kitab tu. Saya mimpi ziarah masjid ke, sembahyang dalam masjid ke, mimpi bersihkan masjid ke, ataupun lalu depan masjid ke, semua ada maksud. Katalah mimpi apa lagi? Mimpi Mekah. Kan? Mimpi Mekah. Mimpi Kaabah lah. Mimpi tawaf ke, saya mimpi tengok Kaabah daripada jauh ke, semua ada. Yang ni, kalau ni kenapa, yang ni apa. Jadi perkara-perkara seperti itu kena ambil kira juga. Sebab Nabi Allah Yusuf dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada cerita zaman kanak-kanak ni, ilmu mentafsir mimpi. Allah kurniakan Nabi Allah Yusuf ni ilmu tafsir mimpi. Dan nampaknya ilmu itu dikurniakan oleh Allah setelah mana anak kecil itu zaman kanak-kanaknya pun telah mengalami mimpi yang luar biasa. Kamu jangan ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Ayah dia pesan kepada Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Aku khawatir mereka ini akan menjalankan satu rancangan jahat terhadap kamu. Firasat seorang ayah, bila tengok anak ini luar biasa ni. Anak aku yang bernama Yusuf ini memang agak istimewa, luar biasa. Dan kamu jangan cerita mimpi kamu ni pada abang-abang kamu. Sebab apa? Aku bimbang nanti ada rancangan jahat yang akan dibuat terhadap kamu. Allah gunakan perkataan kaida. Kaida. Kaf, ya, dal. Tuan-tuan, simpan dulu ni perkataan ini. Kaida maknanya rancangan jahat. Konspirasi lah ni. Aku bimbang nanti abang-abang kamu akan laksanakan konspirasi jahat terhadap kamu. Surah Yusuf akan buka lembaran sejarah 2 konspirasi. Dua apa dia panggil? 2 rancangan jahat. Satu, kita akan tengok nanti daripada abang-abang Nabi Allah Yusuf, Allah gunakan term ataupun istilah kaida. Satu lagi, kita akan tengok nanti macam mana konspirasi ataupun rancangan jahat yang dilakukan oleh wanita di Mesir. Ada nanti babak berikut, nanti kita akan recall balik perkataan kaida ni tadi. Dan perkataan ini diletakkan dalam Al-Quran, mesti ada dia punya sebab, ada dia punya persamaan dan akan kita relatekan. Ada satu kitab lagi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian kerana dalamnya ilmu tafsir ni kan. Dia buat tajuk surah Yusuf ni. Surah Yusuf, antara rancangan jahat dalam keluarga, abang-abang tadi nak buat pengkhianatan, dengan satu lagi rancangan jahat konspirasi daripada pihak luar. Mana lebih bahaya? Konspirasi dalam keluarga, abang nak bunuh adik, adik nak bunuh abang. Satu lagi konspirasi daripada pihak luar. Macam Nabi Yusuf dah berada kat Mesir tu, nanti kita ceritalah. Lambat lagi tu kan cerita dekat Mesir tu. Macam mana perkaitan? Mana lebih bahaya? Dalam keluarga ke ataupun dekat luar, masyarakat daripada luar? Dan Allah menggunakan cerita ini dengan istilah yang sama. Allah gunakan perkataan kaida. Kait ni cerita benda jahat lah, konspirasi. Nak bunuh orang kerana dengki. Puncanya kerana dengki. Dan ingatan dari Nabi Allah Yaqub kepada anak andanya, innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Ayat Nabi Allah Yaqub terang tadi, jangan ceritakan mimpi kepada abang-abang kamu. Dan Allah mengulas. Ini daripada Allah ni. Allah yang datangkan dia punya kesimpulan dia. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Kita biasa kalau nak sebut nyata, apa makna nyata? Terang, depan mata, boleh lihat dan seumpamanya. Tiba-tiba makhluk yang tak boleh kita tengok itu, yang tak nampak, makhluk bernama syaitan laknatullah, Allah sebut itu musuh yang nyata bagi kamu. Tak nampak dengan mata, tak ada orang boleh tengok, tapi musuh yang terang bagi kamu. Musuh yang nyata. Dan
Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan peringatan, kamu tengok baik-baik macam mana dalam keluarga Nabi ni, keluarga Nabi Allah Yaqub, ada 12 orang anak, 11 abang dia, kemudian tambah lagi dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ni anak yang ke-11 kan, bawah dia ada adik seorang lagi. 12 orang. Macam mana dalam keluarga Nabi, syaitan pun boleh masuk campur untuk nak buat macam-macam benda jahat lah, menghasut dan sebagainya. Kalau kita baca balik semula dalam ayat ni kan, kenapa cerita keluarga Nabi, syaitan pun boleh masuk juga? Tuan-tuan sekalian, ini bukan kisah pertama. Kan sebelum daripada ni pun, kita dah baca macam mana anak Nabi bukan sekadar cubaan bunuh, tapi mereka telah membunuh. Kisah siapa? Anak Nabi Adam alaihimussalatu wassalam. Macam mana anak Nabi Adam, ayah Nabi, seorang khalifah awal dekat muka bumi. Allah pilih Adam alaihissalam dengan kemuliaannya, tapi takdir dalam Al-Quran, macam mana diceritakan dalam surah Al-Baqarah, anak Nabi Adam, ada 2 yang lelaki itu, salah seorang telah bunuh saudara dia. Masya Allah, anak Nabi, kesnya apa? Bunuh. Sama juga macam cerita Nabi Allah Yusuf. Anaknya ada 12, tiba-tiba 10 orang telah berpakat untuk nak bunuh adik sendiri. Ini kita panggil apa? Benda yang kita kena berwaspada. Dia punya pengajaran apa? Kalaulah keluarga Nabi menghadapi ujian yang sebegini berat, apatah lagi keluarga yang bukan Nabi. Keluarga seperti keluarga kita kan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kalaulah mereka pun terdedah dengan bisikan, hasutan, tipu daya syaitan, maka yang lain-lain pun sama juga terdedah. Tinggal lagi sejauh mana kita berwaspada. Sebab tu Allah pesan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan takkan tunggu lama. Sejak ikrar di hadapan Allah saat mana ciptakan Adam, aku akan rosakkan zuriat Adam ni sampai hari kiamat. Anak Nabi ke, anak Rasul ke, anak siapa, bangsa apa sekalipun, dia akan berusaha mencari kawan dan teman seramai mungkin untuk bersama dengan mereka dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, tuan-tuan sekalian, kat sini kita dapat lihat bagaimana syaitan menggunakan segala macam tipu helah untuk nak cari jalan. Ada benda yang kamu kena buat sesuatu ni. Yusuf ini nampaknya dia mulia. Yusuf ni ada satu keistimewaan, so kamu kena rancang sesuatu macam mana nak hilangkan Yusuf daripada muka bumi. Dan fakta ayat nombor 5 ni, pengajaran yang lain, tuan-tuan, inilah muqaddimah pada membicarakan tentang siapakah Bani Israel yang sebenar. Dan inilah yang kita cerita ni semua ni, dia punya jaringan dia jangan kita lupa. Kepada siapa ni? Inilah cerita keturunan datuk nenek moyang orang-orang Yahudi yang berada di Palestin dan kat mana-mana lagi dalam dunia ni. Ini sejarah datuk nenek moyang mereka. Orang Yahudi, hari ni yang mengaku Palestin dia punya lah. Yahudi kata dia ni anak Tuhan lah, dia orang keturunan yang paling mulia lah. Atuk nenek mereka ribuan tahun yang silam, inilah cerita sejarah dia. Jadi nak tahu sejarah Yahudi, macam mana perangai Yahudi, para ulama kata mesti kena lihat daripada pangkal. Kan? Mesti lihat daripada pangkal. Pangkal dia dekat mana? Nabi Allah Yaqub. Sebab itu Nabi Yaqub ada nama lain, Nabi Israel. Bukan Bani, jangan terbalik. Bani Israel, keturunan Israel. Kenapa dipanggil Bani Israel? Bani itu makna ada keturunan. Israel, Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ada nama yang lain. Nama dia siapa? Israel. Yusuf tak ada nama lain, Yusuf aja. Sebab tu hari ni bila dipanggil Bani Israel, wahai keturunan Bani Israel. Israel ni siapa? Datuk dia Nabi Allah Yaqub alaihimussalatu wassalam. Tiba-tiba hari ni, orang-orang Yahudi yang telah pun menyelewengkan agama ikut akal mereka, hidup dalam kesesatan, dan mereka ni termasuk dalam kumpulan yang dilaknat oleh Allah, tiba-tiba mengaku sebagai keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub. Sedangkan kamu tak ada hak untuk nak mendakwa kamu keturunan Nabi. Tak ada hak nak mendakwa keturunan Nabi. Sebab apa? Kamu dekat dunia ni, nama je keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub, tapi perangai kamu, tindakan kamu itu telah mendapat laknat daripada Allah.
Mereka telah bunuh orang Islam, mereka telah merampas hak sana sini dan seumpamanya, mengaku keturunan Nabi Allah Yaqub, tapi hakikatnya mereka telah jauh menyeleweng dan dilaknat oleh Allah. Kerana itu, saya kaitkan sedikit dengan sejarah yang baru kita lalui semalam, hari Ashura, ketika Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah, sampai ke Madinah untuk tahun yang pertama, orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Mereka berpuasa. Kenapa kamu puasa ni? Kami nak berpuasa ini, wahai Muhammad, meraihkan kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Bawa Bani Israel keluar daripada Mesir, akhirnya Nabi Musa selamat. Jadi hari ini, peristiwa yang dulu hari Ashura tu, hari ini kami puasa. Meraihkan kemuliaan Musa. Oh, dengar tu cakap macam bagus je kan? Macam bagus. Hakikatnya apa Nabi jawab? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak meraihkan kemuliaan Musa berbanding kamu. Kamu ni sebut je nak meraihkan kemuliaan Musa. Tapi hidup kamu tak ikut pun ajaran Nabi Musa. Sedangkan jawapan Nabi apa? Kami lebih berhak meraihkan kemuliaan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi ketika itu berpuasa pada hari Ashura, tahun depannya datang arahan Allah untuk puasa pada bulan Ramadan. Jadi wajiblah puasa pada bulan Ramadan. Status puasa yang asalnya wajib bagi orang Islam pada hari Ashura itu diganti ataupun dibatalkan. Maknanya dibatal itu jadi sunat lah. Yang fardu tinggal Ramadan, maka hari Ashura itu jadi puasa sunat. Asal-asalnya satu je puasa fardu kita tu. Diganti dengan Ramadan, akhirnya hari Ashura itu jadi puasa sunat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini kira apa kita panggil pintu gerbang memasuki cerita Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Allah mulakan bicara tentang hubungan kasih sayang daripada anak kepada ayah dan ayah kepada anak. Kedua-duanya dizahirkan dengan kata-kata. Dan ada pengajaran ataupun ibrah yang lain, pengajaran yang lain. Setiap ungkapan sayang kena dizahirkan. Ayah sayang anak. Dia kena sebut. Anak sayang ayah, ayah sayang anak, ataupun samalah. Dia kena sebut, kena zahirkan. Dia tak boleh diam je. Ayahnya diam je. Awak ni sayang ke tidak dengan anak ni? Saya sayang. Tak pernah cakap pun. Buat apa nak cakap? Diam-diam sudahlah. Kan? Dalam cerita ni dia punya pengajaran, anak sayang pada ayah kena sebut, ayah sayang pada anak pun kena sebut. Sebab tu panggilannya pun panggilan yang manja. Wahai ayahandaku yang disayangi, wahai anakku yang disayangi. Jadi nanti lepas daripada ni, ayat-ayat yang berikut, kita akan dapat tengok laluan cerita dia dalam hubungan kasih sayang yang sangat rapat Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Yusuf ini. Berterusan walaupun mereka terpisah jauh, tapi talian kasih sayang itu tak pernah terputus sehingga akhir hayat. Jadi ini kisah keluarga yang paling cantik. Mukaddimahnya dibicarakan tentang hubungan seorang anak dan ayah, dan macam mana ingatan seorang ayah kepada anak tadi akan supaya mereka ni berwaspada. Dan tuan-tuan sekalian, walaupun kita akan jumpa nanti pelbagai watak seorang demi seorang, ini kita baru cerita dua watak ni. Walaupun kata para ulama kita akan jumpa watak-watak yang lain, tapi semestinya dalam surah ini watak Nabi Allah Yusuf tetap merupakan watak yang paling utama. Cara Allah bercerita ini dalam satu ayat demi satu ayat tidak menenggelamkan sama sekali watak Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat. Perkongsian 5 ayat pertama daripada surah Yusuf ini akan buka lembaran kita untuk nak mengetahui ataupun untuk kita nak mencari lagi, explore dengan lebih banyak apa lagi ibrah, apa lagi pengajaran di sebalik surah ini. Kita akan cuba kupaslah daripada perbahasan para ulama. Mudah-mudahan sikit-sikit ilmu yang kita dapat dapat kita kongsikan. Allah golongkan kita dalam kumpulan orang yang sentiasa cuba untuk nak memahami ayat Al-Quran, dan apa yang kita faham itu mudah-mudahan kita harap kefahaman kita kefahaman yang sahih, mudah-mudahan. Kerana itu juga merupakan rezeki. Rezeki bukan sekadar makan minum kita, tapi rezeki memahami Al-Quran juga merupakan rezeki yang amat-amat besar. Kerana itu antara doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Tuhan, kau jadikan dia ni, Ibnu Abbas ini, orang yang
mendalam ilmu agamanya, dan rezekikan kepadanya, ajarkan kepadanya ilmu tentang ta'wil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi hari ini kita tak ada ilmu apa-apa, melainkan kita baca je. Ulama ni kata macam ni, tafsir ni kata begini. Mudah-mudahan ini sebahagian daripada usaha kita untuk tadabbur Al-Quran, sehingga akhirnya kita berdoa sama-sama, inilah sumber cahaya kita esok dalam kubur. Cahaya inilah akan mengiringi kita di padang mahsyar, dan cahaya daripada mukjizat ini jugalah akan mengiringi kita sampai menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan seluruh warga masjid, saya doakan daripada kepimpinan masjidnya, jawatan kuasa, pihak pengurusan, imam, makmum, jemaah semualah dalam peliharaan Allah, dalam kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi untuk masa akan datang. Hadza wabillahi taufiq, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bit-ta'wil, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati, jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.